jumlah dalam bahasa Arab, ayat dalam bahasa Arab. Ternyata dalam bahasa Arab itu ayat ada dua bagian atau ada dua jenis. Yang pertama jenisnya dipanggil sebagai jumlah fi'liyah. Ayat fi'liyah, fi'il. Ayat yang dimulakan dengan kalimat fi'il. Yang kedua, jumlah ismiyah. Ayat yang dimulakan dengan kalimat isim. Jadi sebenarnya nak membezakan saja. Dari segi makna, yang penting maknanya diketahui, oke. Dah boleh. Ada fi'il, ada isim, ada huruf, lengkap, sempurna, ayat yang boleh difahami, dah oke. Cuma nak tahu, ada dalam bahasa Arab ternyata bila kalimat dimulakan dengan fi'il, dipanggil jumlah fi'liyah. Kalau satu-satu ayat dimulakan daripada kalimat isim, dipanggil jumlah ismiyah. Contohnya, ke jumlah atau ayat ismiyah. Makna ayat ismiyah, jumlah ismiyah adalah ayat yang dimulakan dengan isim. Contohnya, al-madrasah kabirah. Sekolah itu besar. Dia perhatikan dia punya jantinya sama. Kalau eh, kalimatnya adalah mu'annas, perempuan, kalimat yang selepasnya ataupun yang melengkapkan kalimat itu kena sama, perempuan juga. Al-madrasah kabirah. Sekolah itu besar. Fatimah jamilah. Jamilatun. Fatimah jamilatun. Fatimah perempuan yang cantik. Fatimah jamilah. Satu lagi. Zaidun talibun. Nah, Zaid. Lagi-lagi. Talib. Seorang pelajar. Seorang pelajar. Sebab Zaid. Talib. Tak ada tamar butoh. Ana mudarris. Saya seorang guru. Maksudnya ini saya ini laki-laki ke perempuan? Laki-laki. Laki-laki sebab tak ada tamar butoh. Coba kalau saya perempuan. Jadi contohnya Rabi'ah bagi tahu saya seorang guru. Macam mana bahasa Arabnya? Saya tambah apa tadi? Ana Ana mudarisiyah. Mudarrisa. Saya Jayid. Ahsan. Mudarisah. Uh, betul. Mudarisah. Ana mudarrisa. Oke, saya seorang guru perempuan. Mudarrisa tuh. Satu lagi contoh ayat Zaidun ya akala al-khubz. Zaid telah makan roti. Zaidun. Jadi ayat ini dimulai dengan Zaid. Zaidun sudah tentu jumlah apa kalimat isim. Maka dipanggil sebagai jumlah ismiyah. Akala. Akala setelah makan al-khubz. Al-khubz ini maksudnya roti. Coba kalau perempuan misalnya Fatimah. Fatimah tambah di belakangnya fiilnya akan berubah menjadi akalat. Ada ta marbutoh, ta maftuhah di belakangnya. Akalat. Kalau perempuan, kalau Fatimah, kalau Zaid, akalah. Jadi ini adalah jenis isim, jumlah ismiyah. Jadi kaidah pentingnya adalah jumlah ismiyah itu daripada dua kalimat isim, tetapi dia mengandungi makna yang lengkap. Dan dalam nahu nanti kita akan detailkan ataupun nama nahunya adalah kalimat yang pertama itu dipanggil mubtada. Ini mubtada. Ana, Zaid, Madrasah, Fatimah ini dipanggil sebagai perkataan yang memulakan mubtada. Kemudian yang kedua, Jamilah, Kabiroh, Mudarris, Thalib.
eh, dipanggil khobar. Kalimat yang kedua. Khobar ini maksudnya kalimat pelengkap yang memberi berita. Kan khobar kan dari perkataan berita, kabar. Jadi yang memberikan berita. Seakan-akan kita sebut contohnya kan, al-madrasah. Kalau kita berhenti di situ, kita tak paham lagi, tak lengkap ayat itu. Awak nak cakap apa tentang madrasah ini? Oh, dia nak cakap al-madrasah kabirah. Oh, awak nak bagi tahu madrasah sekolah itu besar. Jadi kabirah ini dipanggil sebagai khobar. Bukan pemulaan. Jadi istilah nahunya ada mubtada, ada khobar. Oke, ini dipanggil jumlah ismiyah. Ada satu lagi jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah ini secara ringkasnya ayat yang dimulakan dengan fi'il. Satu ayat. Fi'il ini apa tadi? Fi'il adalah contohnya nama. Nama tidur. Zaidun. Jadi nama Zaidun. Zaid telah tidur. Akala Zaidun al-khubza. Zaid telah makan roti. Tadi Zaidun akala khubza, kita tukar letak posisi akala di depan menjadi akala Zaidun al-khubza. Qara'at talibu al-kitab. Pelajar itu telah membaca. Qara'a. Daraba Zaidun al-kalba. Zaid telah memukul anjing itu. Anjing yang mungkin yang nak mencederakan, akhirnya dipukul oleh Zaid. Doroba, memukul. Oke, contohnya lagi. Tobakhot Fatimatu at-ta'am. Kenapa ada tani? Khot, tobakhot, bukan tobakhot. Sebab yang melakukannya ataupun fa'ilnya, pelakunya adalah Fatimah. Fatimah ini perempuan, maka mu'annats. Kalau mu'annats, fi'il itu kena ditambah ta maktuha yang sukun. Tobakho. Tobakho itu memasak. Tobakhot, dia perempuan telah masak. At-ta'am, makan. Jadi dimulakan dengan fi'il. Maka kaedahnya, jumlah fi'liyah, ayat yang dalam bentuk jumlah fi'liyah ini, ayat fi'liyah adalah fi'il yang pertama ditambah dengan fa'il. Fa'il ini terdiri daripada isim, nama seseorang ataupun pelaku. Fa'il. Zaidun, ini yang melakukan tidur. Nama Zaidun. Akala Zaidun. Yang makan adalah Zaid. Dan seterusnya. Oke, ini jumlah fi'liyah. Nak mengenali saja. Dari segi makna, boleh sama aja. Contohnya, Zaidun nama. Nama Zaidun. Cuma kena kenali, oh nama itu, nama sedang telah tidur. Fi'il. Zaidun isim. Apa bezanya? Bezanya nanti bila ada nuansa tersendiri ataupun ayat-ayat yang panjang. Ayat yang panjang biasanya dia kena tepat penggunaan isim yang sebagai fa'il dan juga penggunaan fi'il dalam sesebuah ayat tersebut. Oke? Kemudian eh, sebentar lagi kita sambung sedikit lagi. Contoh ayat lengkap. Oke. Di sini yang pertama, ini ayat apa? Adakah ini ayat ismiyah atau fi'liyah? Yang pertama, jalasa al-qadhi fil mahkamah. Fi'liyah. Fi'il. Fi'liyah. Kenapa fi'liyah? Dimulakan dengan Unsur perbuatan. perbuatan Perbuatan fi'il. Buatan fi'il. PE. Duduk. Ya. Telah duduk hakim itu di mahkamah. Qadha al-hakimu fi jinayatil qatli. Qadha. Qadha memutuskan perkara. Siapa?
al-hakim fi jinayah. Jinayah, jinayah, qatl. Al-qatl pembunuhan. Hakim itu telah memutuskan dalam perkara kes jenayah pembunuhan. Qadha al-hakim fi jinayatil qatl. Fi'liyah juga. Zahaba Ahmadu ilal mahkamah. Ahmad telah pergi ke mahkamah. Fi'il dulu, maka jumlah fi'liyah. Eh, oke, apalagi contohnya di sini sebelum kita akhiri. Ini latihan saja nih. Oke, ini sebagai apa? Formula, formulanya, ringkasnya. Kalau tadi kita tengok em, susunan ayat itu dia ada beberapa pattern. Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Kebanyakannya daripada pattern ini. Ayat dalam bahasa Arab sama ada isim. Isim, contohnya apa? Al-qadhi adilun. Hakim itu adil. Semuanya isim. Boleh. Al-muhami mujtahidun. Peguam itu rajin. Isim, isim. Boleh. Ayat lengkap. Huwa qadhi. Ia qadhiyah. Dia seorang peguam. Isim, isim. Yang kedua, isim tambah huruf, harf tambah isim. Contohnya apa? Al-hakim fil mahkamah. Hakim itu di mahkamah. Isim, harf, isim. Tapi ayat lengkap. Yang ketiga, fi'il isim dan lengkap. Nama al-waladu. Anak kecil itu tidur. Fi'il isim. Oke. Yang lengkap lagi, yang panjang sedikit. eh Nomor satu, dua, tiga, empat. Ada empat pattern. Fi'il, isim, isim, huruf, isim. Oh, panjang. Oke. Contohnya. Qara'a al-qadhi al-qarara fi al-mahkamah. Qara'a telah membaca al-qadhi hakim al-qarar keputusan fi di dalam al-mahkamah. Mahkamah. Hakim itu telah membaca keputusan di mahkamah. Qara'a fi'il, al-qadhi isim, al-qarar isim. Kenapa isim? Ada al. Fi huruf, al-mahkamah isim. Jadi ini beberapa pattern. Kena perhatikan mana isim, mana fi'il, mana